وبركاته وإلى حضرة النبي الكريم سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا يسر لنا ولا تعسر وتمم لنا يا ربنا بالخير. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana dengan limpah kurnia dan kerahmat Allah Subhanahu wa taala serta keizinan daripadanya, untuk kesekian kalinya diberi peluang kepada kita untuk bersama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak bukan keizinan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping peluang untuk sama-sama kita duduk bermuzakarah untuk memberi faham lagi kepada diri kita tentang tanggungjawab kita beragama, dan supaya kita kenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita, dan apakah amanah-amanah yang perlu kita laksanakan selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dengan kurniaan dan berkat daripada keizinan Allah Subhanahu wa taala, mana mungkin kita dapat berada di tempat yang dikatakan khairul buq'ah, tempat yang paling baik di atas muka bumi inilah. Dan syukurlah kita, bukan makna kita nak kata orang lain tak ada bersama kita maka mereka tak betul atau mereka tak baik, tapi banyak tempat-tempat sedemikian rupa di atas muka bumi ini. Moga-moga Allah SWT akan terus memberi kepada kita kelapangan, ruang ataupun peluang untuk dapat kita datang, kita mai dekat rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan moga-moga Allah SWT akan terus melimpah kurniakan rahmat dan keredaannya kepada kita, insya-Allah. Dan saya cuba ucap terima kasih pada tuan imam kita dan juga pihak masjid bagi peluang untuk sama-sama, walaupun untuk mengisi kekosongan ketidakhadiran tuan guru kita. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesihatan yang baik. Jadi insya-Allah kita akan cuba sama-sama untuk mengisi kelapangan yang ada ni, sementara kita menanti masuk waktu Isyak, untuk kita sama-sama ingat mengingati. Moga-moga peringatan-peringatan yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi benar-benar memberi impak kepada kita tentang tanggungjawab kita, insya-Allah. Sebagaimana pertemuan kita yang terakhir sebelum ni, anda dah baca sedikit mukaddimah daripada kitab Hadis 40 yang disusun oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi, Ustaz Fahmi Zamzam sendiri, yang dinamakan sebagai Penawar Bagi Hati. Cadangnya macam itulah, insya-Allah. Kalau ada peluang yang sebegini rupa, membantu kekosongan ni, insya-Allah anda akan teruskan dengan kitab ni lah. Mudah, moga-moga ada satu silibus, duk tak duk kita boleh khatam dah 40 hadis sikit-sikit. Nak baca hafsab-hafsab Sahih Bukhari Muslim tu tak tahu bila nak habis ke tak.
Macam Syekh Nuruddin, dia mengaji di Mekah, Madrasah Salatiyah tu, katanya dia baca tak apa depa dah kemas. Tak no. Depa jenis Tok Syekh, jenis Arab India ni, depa baca. Syekh hanya terang makna perkataan yang payah saja. Ataupun ada anak murid tanya tu saja. Habis depa baca, habis kutub sitah. Kita nampak macam tu macam mudah mengaji kan. Tak mudah. Dia berkat mengaji menentu orang nampak macam cepat. Tapi keberkatan tu insya-Allah ada. Kita dah mengaji duduk 10 tahun 20 tahun, kita terbayang hadis tersebut, penerangan yang kita dapat. Kalau di Malaysia kita tak boleh nak buat macam tu. Di pondok boleh lah buat. Dia buat mengaji masjid macam tu kan, duk baca tak boleh apa. Tak boleh apa. Sebab kita nak memahami. Sebab tu tengok Ustaz Samsuri ni, dia baca apa? Bahrul Mazi. Mana lah nak habis satu tajuk tu pun. Alhamdulillah. Bukan kita nak speed, nak pulun habis kita, tapi kita nak memahami tentang apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita melalui hadis-hadis Nabi dan juga perkataan-perkataan daripada salafus salih, daripada para sahabat, alim ulama yang kita sandungi, dengan harapan pengalaman-pengalaman dan juga ilham-ilham yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada mereka berdasarkan amalan-amalan apa semua sekali itu, moga-moga benar-benar memberi manfaat kepada diri kita. Dalam mukadimah kitab Penawar bagi hati Syekh Fahmi Zamzam menyebut di sini, dia mulakan dengan menceritakan kepada kita tentang ataupun perihal hati yang sama-sama kita sedia maklum menjadi tempat tumpuan, dan satu hadis Nabi juga disebut juga dalam ni, yang kita di mana pun kita selalu disebut oleh ustaz-ustaz, tok-tok guru kita, bahawasanya Nabi telah memberi peringatan pada kita, dalam diri kita tak ada seketul darah. Apabila baiklah ketul tersebut, maka baiklah seluruh jasad. Kalau sebaliknya, maka sebaliknya lah seluruh jasad. Kalau buruk, buruklah. Dialah tempat kontrol segala perbuatan-perbuatan kita. Jadi di mukadimah sesuai dengan nama kitab ni, Penawar bagi hati. Baik. Qala al-musannif hafizahullahu taala, hati manusia adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan satu hadis Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Taala tak tengok kat zahir luar kita ni, luaran kita, tetapi yang Allah Ta'ala teropong tumpuan yang sebenarnya adalah hati kita. Jangan salah faham. Hak ni orang Allah ni pun juga salah faham. Sama lah dengan hadis Nabi yang Nabi sebut, dia isyarat pada dada dia, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ada satu golongan NGO wanita yang tuan-tuan pun sendiri, saya tak perlu sebut di sinilah. Dia pakai hadis tu juga dengan alasan bila orang tanya kenapa hampa tak tudung, walaupun bila mereka mesyuarat Al-Quran duduk di depan, Al-Quran buka duduk di depan, tapi bila orang tanya kenapa tak tutup aurat, mudah sebut tutup aurat kan, kenapa tak tutup aurat, dia berkata hadis Nabi jelas sebut, yang penting at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, yang penting dalam tu taqwa, hak luar taqwa pun tak apa. Dia faham betul. Sama hak ni kalau kata dia buat salah faham macam zaman lah ni, banyak orang suka faham hadis, dia tak mau nak mengaji, dia faham dari segi luaran. Allah Ta'ala tak tilik pada zahir, tapi Allah Ta'ala tilik pada hati. Habis macam hak kita sebut banyak kali sebelum ni lah, mulut aku memang mencarut celupak makan hamun, tapi hati aku bagus. Nampak? Aku mencarut-carut, bukan melatah ni dah rufi'al qalam. Dia buat tak sengaja. Ni tak saja jenis mulut orang kata, orang panggil mulut capui. Mudah sangat nak sebut benda-benda hak teruk-teruk ni kan. Dia kata aku mulut saja macam ni, tapi hati bagus, hati dalam banyak baik. Ada perkataan yang sampai macam tu. Yang ni nak supaya hadis ni nak cerita bagi kita, bukan maksud dia yang macam tu, bukan maksud dia sampai kepada peringkat kita nak manipulate hadis ni untuk kita melakukan sesuatu perkara yang salah macam tadi ni. Cuma Nabi nak sebut pada kita tempat yang paling utama dalam hati itu apa letaknya? Niat kita.
Bab tutup aurat ni tak sahlah duk imbang dengan hadis ni. Dah ada dah ayat-ayat Quran perintah kita tutup aurat tu jelas dan nyata lah apa semua sekali. Cuma nak perbaiki, Nabi takut juga orang yang tutup aurat tadi ni, takut juga dia nilai cukup memadai aku dengan pakaian aku, jubah serban, aku dah pakai niqab ataupun purdah, dah cukup dah walaupun perangai aku macam mana, yang penting aku pakai purdah, yang penting aku pakai jubah, aku pakai serban, aku pakai aku ada ridak lagi ke apa semua sekali, dah kira okey dah. Jangan senang lenang dah, jangan kita sedap hati hanya dengan berpakaian macam tu. Maka orang yang pakai tai, kepiah pun tak lekat di kepala, lalu kita nak buruk sangka dengan dia. Tak payahlah kita nak banding dengan masalah tutup aurat, tak tutup tak apa, yang penting hati ikhlas nak mai di mana, cuba baca balik ikhlas tu apa dah. Dia ikhlas ni dia tak dapat lari dengan satu sifat yang mesti ada dalam diri kita. Dia panggil ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, 3 pertanyaan mengenai apa? Islam, iman dan juga ihsan. Makam ihsan tu yang sesuai dengan niat ikhlas kita, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ulama sampai sebut apa? Yang dalam takrif ihsan dia kata kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita nampak Allah Taala. Allah Taala duduk depan mata kita, macam mana ibadat? Mesti perfectnya tak? Tak nampak tak apa, tapi yang penting hang faham bahawa Allah Taala tu nampak hang. Tak boleh kita nak bayang tak mai, sebab fikiran ni dah serabut dengan dunia apa semua. Tak boleh kita nak konsentrate pejam macam mana pun, orang kata apa, duk tekan nak fokus Allah Ta'ala macam duk di depan, tak boleh juga. Tak mai lah Ustaz, sebab saya tak tahulah hati dah gelap ke apa kan. Kadang kita jadi macam tu. Tak apa, tapi yang penting hang rasa bahawa Allah Ta'ala tu duk perhati hang. Tu pun dah kira okey. Tu dah kira okey lah. Kita tak sampai peringkat yang diceritakan ada di kalangan salafus soleh yang Allah Ta'ala menunjukkan nur dia, subhanallah. Macam Imam Ibn Hanbal dikatakan ada Allah Ta'ala tunjukkan nur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa ngadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Suratul Muntaha, subhanallah. Cukup kita memahami Allah Ta'ala duk hati kita, hak tu tak apa dah. Tak nanti duduk di depan kita macam orang kita takut dekat JPJ, bunyi dalam WhatsApp tu macam-macam, jaga JPJ buat ni lah ni, kaki tangan kerajaan WhatsApp terbaru ke hak lama pun tak tahu, jaga. Sekarang ada yang undercover, pegawai-pegawai daripada pusat turun cek di kantin-kantin, takut-takut ada ni. Jadi siapa-siapa yang duk rajin duk kerap pergi kantin, tak berapa rajin pergi pejabat, hantu jaga. Tunggu ada WhatsApp macam ni baru nak takut. Ataupun ada yang terbaru pula, dia kata apa, kalau ada duk dalam kita panggil Facebook ke apa, duk pakai uniform, gambar selfie ke apa, fee pun tak tahulah, pakai uniform tak kira siapa lah ni, akan dia ambil tindakan. Tu kita takut tak ada lah. Padahal Allah Ta'ala duk perhati lama mana lah no. Tu kita tak main. Macam mana nak main dalam tu? Kita kena cari balik benda-benda macam tu. Sebagaimana disebut ada di kalangan salafus soleh sampai nak langut ke langit pun tak berani, takut dengan Allah SWT. Tak berani dengar ayat Quran cerita tentang neraka, lemah jantung, takutnya sampai terang tu. Di mana? Bukan masalah depa Arab ke depa apa, dah depa ada perasaan nak menghayati setiap ayat-ayat Allah, setiap hadis-hadis Nabi. Kita boleh dah Quran yang diterbitkan melalui JAKIM saja dah diterjemah berapa bahasa jenuh. Nak tak nak beli. Sebut nak beli tak mau lah kita. Dia jadi kot tu nak peri. Duit melungut lambai pun dia kira cuma tak cuma. Dia kira nak beri je dengan kita. Pi lah tuan-tuan, pi dekat pusaka Ustaz Hadi tu, apa nama, Darussalam ke mana di Pekarabu ke yang Haji Mahmud tu apa semua kali tu, pi lah. Ada nak bahasa apa? Ustaz, saya suka bahasa Jawa. Jawa pun ada. Nak Cina, Mandarin, ada semua. Nak tak nak kita.
Nak tak nak. Bahkan sebahagian daripada hotel disediakan pula kita Quran ada terjemahan. Nah, benda ni kita ulang cakap macam tu lah. Fatihah kita nak baca 17 kali lah semayang, tak masuk dengan semayang sunat tu, berapa orang yang betul-betul faham? Benda tak sahlah kita fikir surah-surah hak lain. Nah, lepas tu saya sebut ulang lagi setiap kali berjumpa saya sebut apa dia. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ambil masa 8 tahun memahami surah Baqarah. Kita berlumba nak khatam Quran, siapa paling banyak kan? Kita hak tu lah. Boleh ke kita lumba khatam. Tapi faham dah juga ni kita nak kena dah sangat-sangat. Tu. Nah. Makanan disebut makanan bagi hati itulah. Nah, sebab dia sebut dalam Quran firman Allah Taala ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan ingat pada Allah Taala itu menenangkan hati. Melalui Al-Quran tenang hati kita. Baca. Tak boleh baca banyak, baca sikit. Tak boleh baca sikit, baca banyak. Dua tu je. Tak baca langsung kan. Dan baik. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Taala dok teropong tengok dalam hati kita. Dia nampak. Kawan tak tahu ni hati-hati kita mana tahu. Boleh berlakon, no? Boleh berlakon. Tak ada masalah, boleh berlakon. Kes tu yang ada sahabat kita dulu dalam Arqam, saya ingat lagi. Mayang kena dengan Tok Guru Harundin tak silap. Kawan ikut belakang ketak tak boleh pi. Tengok pakaian jubah hebat kita Tok Syekh. Serban depa mahal tuan-tuan. Sahabat kita dalam Arqam ni. Nah. Tak main serban-serban ni 15 rial tak main lah. Bila sembang lepas dia kata apa? Kasut hampa boleh beli hak 3-400, kenapa hadut atas kepala murah? Kalah kita tuan-tuan. Saya kena dah sembang dengan lepas. Saya ingatkan teringilah nak beli cantik. Kan? Berapa harga? Oh, mahal. Sebab nak jaga kepala. Kita dah nak jaga kaki lebih mahal daripada nak jaga kepala. Kita kalah. Kena Tok Guru duduk belakang, Allahu Akbar, peluh jantan pula. Tak boleh ni. Baca lekat. Dia bau kot minyak wangi Tok Guru Harundin ni kan. Berhenti dekat tu. Lepas tu ulama kadang-kadang dia marah. Kalau kita bukan berkeahlian dalam bidang tu, jangan kita pakai pakaian yang melambangkan ulama. Bahaya. Dia kenal macam tu. Nampak tak? Allahu Akbar. Kena jaga benda-benda yang macam tu. Begitu juga dengan keikhlasan. Dalam ikhlas ni, ulama cakap perkataan yang paling mudah kita nak faham ikhlas ni macam mana? Buat depan orang dengan belakang orang serupa. Ni tak buat depan orang lebih, belakang orang kurang. Depan orang kita pakai lengkap apa semua, mayang seorang hentam mungkin pelekat angkat sikit atas pada pusat. Kalau bagus sikit, panas dia buh ke serban atas kepala bau. Tu panas kan. Tidak. Gaya. Perempuan dia tak boleh buat macam tu, pakai kain terjangkat atas pusat, tak jadi. Dia kena pakai legong kan. Macam itulah kita jadi. Tapi kalau kita semayang di surau, kita semayang di mana, lendit, elok, tahiyat apa semua lengkap. Tasbih, rukuk, sujud 3 kali, tak 3, 5 kita mayang seorang dia pakai subhana rabbiyal a'la. Takat tu saja. Wa bihamdih dah lah sekali lah kan. Subhana rabbiyal a'la saja. Tak timbul. Cuba tengok Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Dia semayang, keikhlasan dia dalam ibadah tu habis tank lah orang kata. Dia pergi semayang sebelum masuk waktu subuh, dekat-dekat waktu subuh, sebelum azan subuh dia lari balik dah. Dia pergi semayang di masjid, mayang qiyamul lail, bawa dah pergi semayang, dekat-dekat subuh dia balik, elok-elok dekat dia balik apa semua, dekat orang nak semayang, dah nak semayang baru dia pergi masjid. Orang tutup lah, tu imam apa, orang nak qomat ramai. Dia saja buat macam tu, dia nak lindung perbuatan. Tapi ada orang dengar dia semayang, orang dekat masjid dengar bunyi ayat mata dia tu menitik macam orang tutup ayat paik tak habis. Tengah malam dia derah bunyi kan, lencun saja dah. Bila dia main masjid kat subuh, dia buat mengantuk, buat macam orang baru bangun tidur. Usaha. Kita baca pergi derah ke 3-4 pagi, nak habaq orang kata kita akan mulai. Pasal radio saja ke kita yang akan mulai, wallahu alam. Sama banyak.
kita tak buat. Dia pernah satu hari Imam Abu Hanifah dia pergi di pasar, bukan, dia meniaga kain. Imam Abu Hanifah ni meniaga tu, hebat ulama dulu, dia meniaga kan. Nah, dia meniaga. Macam dia baru ni saya buka, kawan-kawan hantar dalam WhatsApp tu seorang ulama hadis bernama Syekh, dia duduk di Kelantan. Dia ni nak kata orang Bangladesh ke Pakistan, ulama hadis besar rupanya dia ni. Tak meniaga apa, buka gerai roti canai. Di Kelantan, kawan-kawan berkati. Menantu kepada Tok Guru Haji Lah Lubuk Tapah, Kelantan kan, Lubuk Tapah pondok tu. Duk pergi ngaji, doktor PhD pergi ngaji kat dia. Kalau tuan-tuan kenal juga Baba Ali, menantu kepada Tok Guru Haji Zakaria Pondok Sakam, pun pergi mengaji kat dia. Tu Tok Guru hebat, Baba, orang panggil Baba di petani panggil Baba ni habis lah. Syekh besar lah kan, pergi mengaji kat dia. Kau tengok dia biasa. Duduk di Kelantan. Nak kata Pakistan ke asal orang Bangladesh, wallahualam. Dia punya sanad cukup tinggi. Sampai di UKM pun dia ada buat juga daurah hadis dia sampai tu. Tengok Allah. Di Penang sekarang ni Syekh Datuk Syekh Abdullah Bukhari, tuan-tuan mungkin kenal, pernah dengar nama dia. Tengah duk uzur lah, ada pulang pi cari. Dia jatuh baru ni, patah tulang punggung ke patah kaki lah. Dia antara orang ni lah, masjid apa tu, Masjid Kapitan Keling. Tu pun sanad tinggi juga tu. Ulama India banyak sanad tinggi. Sanad tinggi maknanya dekat dengan Rasulullah. Dia punya sanad tu pendek. Ulama-ulama dari India tengah duk uzuk dia lah ni. Allahu Akbar, hebat. Satu hari ada orang nak pergi tanya dia, kalau tuan-tuan jumpa dia mesti kata ni mamu mana pun tak tahu. Jenis-jenis mamak dia sembang geleng kan. Dia pakai baju kurta, dia pakai kain pelekat, naik motor sambil duk pegang apa orang tua lah kan. Kadang-kadang dia sangkut serban di atas ni. Kita ingat ni mamu mana lah. Tak ada. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni bawa lah dalam poket, nak tanya dia, adalah keratan hadis bawa, nak tanya dia sahih ke dhaif ke apa, nak tanya darjah hadis lah kan. Sebelum kawan tu tanya hadis dalam poket, dia jawab dah, hadis ada dalam poket hang tu sekian. Terkejut orang tu. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau tengok orang dia ni, Allah, saya serban saya sehari minta maaf jagalah. Kita rasa malu bila duduk depan kita. Kita rasa kita pakai lebih daripada dia. Datuk Syekh Abdullah Bukhari, orang dia senyap, orang dia Allahu Akbar. Kita takut orang-orang macam tu lah tuan-tuan. Duk sakit, duk apa-apa semua sekali. Ibadat mereka macam mana, Masya Allah, tabarakallah. Kita boleh buat tahajud. Macam disebut baru ni, orang yang hebat selama hidup tinggal tahajud 3 kali. Selama hidup berapa puluh tahun tinggal tahajud 3 kali, berasa menyesal. Kita baru buat 3 kali dah berasa Tok Wali lah aku. Baru buat 3 kali. Mereka tinggal 3 kali selama hidup, umur 80 lebih, menyesal tak nak lah. Baru 3 kali tinggal. Kita boleh buat 3 kali, ustaz, berasa nak yung rata. Tahajud kan ni. Tu pun sebab orang buat kiamulan. Kalau tak, pakai tak kan? Kena pula kita EJK pula. Wajib pergi. Tapi tak boleh kan? Siapa nak buka surau, buka masjid kan? Kita banyak benda-benda hambatan lebih macam tu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita nak minta banyak, malu kita dengan mereka ni, orang-orang yang mana mereka ni kadang duduk di kalangan kita. Ada mereka macam tak ada mereka pun orang tak bertanya. Ni geng-geng wali-waliullah, orang-orang yang rapat dengan Allah. Mereka tak cari benda. Ibadat mereka ikhlas ni habis dah. Darjat yang paling ikhlas kita tengok dalam ibadat sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sendiri. Cuba tengok macam mana bila dia semayang dalam bengkak kaki tu. Isteri dia tanya, abang semayang berapa sampai bengkak kaki ni bang? Abang ni bersifat dengan maksum. Nabi jawab mudah ya, afala an akuna abdan syakura. Awak tak boleh ke abang nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi buat ibadat kerana bersyukur, bukan takut neraka, bukan nak syurga, bukan nak pahala. Kita nak hak tu. Tanya ustaz, sembahyang duha pahala apa?
Ni pahala banyak mana? Kita tanya pahala. Ustaz, waktu pergi mayang tarawih duk baca malam pertama. Tahu dah hadis tu ada yang kata maudhu', ada yang kata dhaif, macam-macam lah. Tetap dia buat serupa, tengok menu kedai 786. Kedai 786 tu kan. Kok ni banyak ada 786. Nah, mamu punya kedai kan. Dia tengok menu, okey. Malam pertama macam ni pahala. Oh, ni boleh besar ni. Dia buat pilih pula. Bukan jenis macam tu. Bukan jenis macam tu. Tak usah dia buat pilih. Nama kata ibadat ni lebih pada tu, pada Allah. Tanam pula kita iringkan ibadat tadi dengan ikhlas, besar, masya-Allah, tabarakallah, ya Allah Taala boleh bagi. Kalau dalam hadis ni disebut macam tu, si Allah Taala tu, kalau dia kata mai di masjid sembahyang jemaah 27 ni, jangan ingat 27 markah tu macam kita dapat limau hak raya Cina ni 7 biji, jangan dianggap macam tu. 27 si Allah ni, masya-Allah, tabarakallah, kita pun tak tahu. Pernah orang mai tanya, Ustaz, sembahyang jemaah 27 okey, dia ni sembahyang jemaah di rumah, ni sembahyang di seluruh, ni masjid, macam mana tu? Sebab ibarat mudah dia kata, hak 27 masjid, sebab dia mai di masjid pahala banyak kebaikan, dia nak kena niat ada i'tikaf semua. Diumpamakan kalau kata buah tu, buah tembikai 27, nampak? Hak di surau pun perlukan keletihan pi tempat yang mula juga, ada pahala juga. Bahkan ada pandangan yang mengatakan boleh i'tikaf di surau. Ada, dia kecil sikit macam buah honeydew tu, kita panggil apa, tembikai susu. Yang mayang 27 di rumah boleh juga 5 Mandarin 27 juga. Jadi tak sama. Kalau sama hak di rumah dengan ni, kita pakai di rumah, orang pakai tak mai. Nampak? Allah SWT bagi itu berbeza. Lepas tu disebut dalam satu hadis, dia rukum tuktabu asyarukum. Rumah kita tu yang akan menjadi punca tentang pahala kita berjalan nak main tempat ibadat tadi ni. Allahu Akbar. Baik. Hati juga merupakan tapak semayang iman, tempat yang utama. Lepas tu orang tanya kenapa? Kalau kita tengok orang lama-lama pondok-pondok dulu, mereka semayang, bila semayang ni ada sebut dalam kitab. Mungkin Ustaz Amin dah cerita dah, atau sampai ke tak lagi. Nah, semayang dia akan sengit di sebelah kiri. Hati, sebelum tu hati ni, tuan-tuan jangan fikir hati ni, hati hak macam kita makan hati lembu tu. Hak tu dia tak panggil qalb. Hak tu dia panggil, kalau binatang ni dia panggil apa nama? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia panggil kibdah. Tak silap saya lah. Hak tu, hati, hak hitam tu hati. Tapi yang dimaksudkan ni jiwa. Atau lebih tepat ada ulama kata yang dimaksudkan hati lah jantung kita tu. Bukan hati. Faham no? Bukan hati macam hati yang kita nak makan tu. Tu tempat yang dikatakan dijaga. Baca dalam kitab, dalam Allah SWT Muhammad, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali cerita sebenarnya. Yang kita nak kena jaga. Sebab tu ada orang sembahyang, dia akan letak di sini, nak mengibaratkan seolah-olah dia jaga hati dia daripada diganggu oleh syaitan. Tapi jaga bila kita semayang nak ambil iring sebelah kiri ni, tangan kita ni dakaplah tepi. Tok Guru pun pesan, kalau nak buat, jangan duk buat macam tu. Ada kawan kita ada penting dia angkat Allahu Akbar, duk pi kau tu kena siku ni perut kawas, nak kawas sebelah, ganggu kadang tu. Dah sembahyang, nanti Ustaz Amin kan mengajak tuan-tuan tentang apa, sifat solat Nabi tu kan. Bagus ngaji kitab tu. Sebagaimana dah sebut, kita sembahyang lama dah 30-40 tahun, tapi kadang-kadang kita tak tahu. Kita patutnya ada dalam diri kita nak tahu, macam mana cara Nabi buat yang sebenarnya. Walaupun berdasarkan hadis ada pandangan-pandangannya, tak apa, yang penting kita tahu, kita puas beramal. Kita tak mau yang selama ni kita beramal apa yang kita tengok saja orang buat macam tu, kita tak mau. Sebab apa? Di sekolah kadang tak ada kita dapat benda-benda yang macam ni. Di tempat macam talaqi macam ni yang kita dapat. Di universiti pun tak ada kadang tu. Dia bincang benda-benda yang asas macam tu sahaja. Dia tak berapa nak detail, kecuali di masjid kita bincang dengan Tok Guru secara talaqi baru diterangkan.
Macam kalau kita mengaji dalam kitab apa lagi, dalam Tuhfatul Ikhwan ke, dalam kitab Muniatul Musalli, ataupun dalam kitab Wusyahul Afrah, kitab-kitab Melayu ni, kitab-kitab Jawi ni, dia cerita sampai peringkat apa, kita dah faham rukun sembahyang, rupanya bukan cakap rukun sembahyang, rukun Fatihah pun ada tu, punya dia perinci kan, tu maksud dia bila sebut rukun ni, benda yang mesti ada. Dalam rukuk pun ada rukun nak melengkapkan rukuk tu, dalam sujud tu pun ada juga dia punya rukun atau keperluannya. Kalau tidak, tak dipanggil sujud. Tu sampai macam tu sekali. Kadang-kadang kita duk fikir rukun hak 13 atau 17 tu saja, kita lupa nak melengkapkan apa nak. Kita hanya buat rukuk, tapi rukuk tidak sempurna. Itu kita bimbang. Bilang rukun lengkap, tapi tak sempurna pada rukun-rukun tersebut. Itu cantik tuan-tuan, kita mengaji tu. Allah kita buat puas hati, dan kita juga tak adalah nak berkelahi dengan orang, nak angkat takbir di sini ke, nak koktu ke apakah, semua akan diterangkan. Ada pandangan-pandangan ulama tersendiri dalam bab-bab tu. Itu yang kita nak sangat. Baik. Hati juga tempat bertunas dan bercambah ke seluruh anggota badan dalam bentuk amalan yang merupakan bunga atau buah daripada apa yang telah tertanam dalam hati. Itu simbolik. Ustaz Fahmi Zamzam sendiri dia cerita, dianggap tapak semaya hati, tapak semayan yang ditanam padanya tadi iman, apabila dah bertunas tadi ni, dia akan membentuklah, dia keluar daripada amalan itulah dianggap sebagai bunga dan buah yang tumbuh daripada hati. Kalau iman tadi dah tapak tadi cantik, insya-Allah yang tumbuh daripada perbuatan-perbuatan yang cantik juga. Itulah harapannya. Baik, dialah yang kontrol segala-galanya. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin pun dia terang macam itulah. Hati itulah punca, dianggap sebagai raja yang memerintah, yang melaksanakan adalah perbuatan. Dia cepat. Kita tengok satu benda, kalau kata kita tengok Allahumma salli ala Muhammad, kita tengok apa? Kita tengok satu perkara yang spontan, kita boleh ubah. Gatal juga. Kita gatal pop, hati dia sampai mata dia sampai dalam hati kita, dia fikir pop, terus laksana gatal. Mata terus tumpul. Nampak tak? Cepat itu Tuhan saja yang mengetahui. Jangan ingat hati kita tak ada peranan. Ada semua benda-benda tu. Dia yang kontrol pada perbuatan kita. Hati manusia adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wadah ataupun bekas kepada fitrah, akal dan juga hikmah. Kita sendiri pun dilahir, disebut dalam satu hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Itu dah, kita dilahir dalam keadaan fitrah, setiap anak Adam. Fitrah tu pula disyarahkan, ada ulama mengatakan fitrah itu sebagai bersih, ada yang katakan fitrah itu Islam. Dan dilahirkan kita asalnya dalam keadaan yang bersih dan keadaan Islam, tak ada apa-apa. Sebab tu dalam kitab Tauhid dibincangkan, anak orang bukan Islam yang mati sebelum balik lagu mana, kebanyakan ulama mengatakan mereka ni masuk dalam syurga, sebab mereka ni tidak ditaklifkan lagi. Kita baca dalam kitab apa, Allahumma salli ala Muhammad, saya lupa. Cuma di situ mungkin ada orang kita yang bertikai, tapi ulama dah jawab siap dah. Mereka mudah masuk macam tu lah. Samalah anak kita ada mengatakan mereka ni walaupun masuk syurga, mereka melayan anak orang-orang Islam di dalam syurga. Kedudukan mereka tetap bawah sikit daripada orang yang memang Islam lah tadi ni. Saya lupa dalam kitab apa saya baca. Allah subhanallah, Allah Ta'ala bagi peluang macam tu sekali. Ada? Baik. Allah Ta'ala tak menzalimi. Samalah dengan orang yang duduk zaman fitrah. Zaman fitrah ni zaman mana? Zaman tak ada, mudah kita kata tak ada Rasul. Nak bangkit satu Rasul kepada satu Rasul tu, bukan dia ambil masa hari ni tak ada ni, tunggu 2 minggu, masuk dalam SPR, penambahan calon pula, mengundi pula. Tu kira cepat dah tu. Kalau tu lambat kalau bagi kita. Okey, hari ni kita katakan pengurusi qaryah kita tak ada pergi ke mana, dia pindah ke apakah, kita boleh lantik cepat ke tak?
esok tu boleh lantik lah kan. Oh, Nabi bukan jenis iklan pula sahabat, bukan ada jawatan kosong kepada yang ni lulus bahasa Melayu, CJ kurang-kurang PhD ke apa-apa, jawatan Nabi bukan jenis macam tu. Nak timbul seorang rasul pula kadang-kadang maka masa beratus tahun. Zaman tu macam mana kehidupan manusia? Ada yang beranak zaman tu dan mati di antara zaman tu, macam mana? Ni disebut sebagai zaman fitrah. Mereka ni macam mana? Mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Sebab tak ada orang bimbing. Padang tak ada orang bimbing. Siapa yang tak nak bimbing? Sebab tu ulama kata ayahanda dengan bonda Nabi dengan tok wan dia duduk dalam zaman ni lah ni, duduk dalam zaman fitrah ni. Sebab tu jaga lidah kita. Ada orang kadang-kadang dia cakap benda yang tak fikir panjang sikit. Dia kata mak pak Nabi pun masuk neraka. Dan disebut, dan memang ada satu hadis tu, tapi ulama mensyarahkan hadis tersebut, maksud Nabi tadi ni bukan mak dan juga ayah kandung dia. Tapi mak dan ayah dia yang sahihnya, mak ayah dia hidup dalam zaman fitrah. Tok wan dia, orang kata tok wan dia hidup jadi penghulu pula di Mekah kan. Kita pula tahu pula zaman tu, ni yang kata kuat orang yang nak berat nak kata tok wan Nabi pun kapiak sembah bahala. Tak ada riwayat kata dia sembah bahala. Nah, sebab apa? Memang dia jadi penghulu Mekah dan di keliling Kaabah tu ada 360 bahala. Tetapi dia ni mengikut syariat Nabi Ibrahim. Ketika tu tak ada Nabi. Jadi ada orang yang cuba mencari Tuhan. Bila dah hidup ni tak ada pedoman, pakat cari. Ada sembah bahala, ada hak sembah matahari, ada sembah macam-macam. Yang keturunan Nabi ni kita panggil golongan yang apa nama, yang cari jalan ihtiyati, jalan selamat. Dia pun mengekalkan prinsip ataupun pegangan yang sebelum ni. Daripada tok wan dia tu, dia tak lari daripada dia pegang hak tu saja, sehinggalah dia dapat ataupun timbulnya rasul yang berikutnya. Faham tak? Depa tak ni macam kita lah. Kita dapat satu apa nama, satu pemandu pelancong, dia dah bagilah kita jalan ni nak menuju kita masuk hutan kan. Dia dah bagilah kita punya guide, apa nama, kita panggil apa, pemandu arah kita tu kan. Dia dah kata jalan ni. Tiba-tiba dia tercedera atau mati, jatuh gaung. Timbul seorang yang nak jadi pemandu arah, dia nak cipta jalan lain. Tuan-tuan nak ikut dia atau nak ikut jalan hak sebelum ni, hak dah memang memang orang pula, orang yang dah berkaliber macam Nabi lah, Nabi Ibrahim tadi kan. Orang yang dah diiktiraf dah sebagai rasul. Mesti kita nak ikut jalan yang telah ditetapkan. Itu dia. Dia ambil jalan yang tu, jalan yang lebih selamat. Baik. Waktu kita jangan mudah dalam mudah lidah kita untuk menghukum perkara-perkara tersebut. Bukan setakat tu, kedudukan pak menakan Nabi itu pun ada di kalangan ulama. Dia ambil jalan diam. Siapa dia pak menakan Nabi tadi? Abu Talib, Sayyidina Abu Talib tu sendiri. Ada ulama dia ambil jalan senyap, tak mau kata apa. Tak mau kata apa. Sebab takut dalam riwayat hadis ini, sebagaimana yang sejak wujudnya, bukan sejak wujudnya apa, sejak kita orang kita mula nampak dengan serangan halus umpama api dan sekam oleh Syiah ni, mula timbul satu benda-benda yang dah dimasuki oleh Syiah, kita tak perasan. Bila masuk ni, timbullah di kalangan sahabat-sahabat kita yang buat kajian, antaranya di Kedah ni Ustaz Abdullah Din kan. Dia buat kajian. Lepas tu di dalam JAKIM sendiri Ustaz Aizam Mas'ud. Di sebelah Perak tu juga ada, saya lupa Ustaz nama apa dia orang Kelantan asalnya, buat kajian. Bila kita jumpa daripada baca kitab-kitab Syiah banyak, cek balik rupanya kitab duk mengaji 3 tempat dulu ni, nak ambil CJ rendah pelajaran tu, tengok ada. Kalau tengok dan kitab tarikh Islam, kalau ingat lu Ustaz kan, antara benda yang jelas apa dia, mereka mengutuk dalam kitab tu sendiri, cerita tentang keburukan anak kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid. Betul-betul tuduh Yazid ni bunuh siapa? Sayyidina Husain. Allahu Akbar. Banyak orang tak perasan benda-benda tu.
kata macam-macam. Tapi kalau kita baca dalam kitab Al-Awasim minal Qawasim yang dikarang oleh Imam Arabi ke apa, Al-Awasim minal Qawasim tu, baru kita jumpa sebenarnya bukan mereka nisbahkan yang bunuh Sayyidina Husain sendiri itu sebenarnya orang Syiah sendiri yang bunuh. Subhanallah, banyak kitab-kitab kita. Baru-baru ni pun terbit dia nak selongkap balik dalam pendidikan yang dalam kementerian pun ada beberapa buku yang dia minta tengok balik. Kita tak perasan benda-benda tu banyak. Begitu juga dengan bab ketika Rasulullah wafat tu kan, khilaf berkata yang kata ummati lah apa, ada yang riwayat kata Sayyidina Ali saja ada dalam tu, dengan Sayyidah Fatimah, macam-macam dia dah masuk. Dia masuk tak perlu banyak, dia cucuk sikit dah. Macam seorang ulama benar dia kata umpama dia bagi makan dia, kita tak perasan. Sebab apa? Dia diumpamakan dia bagi kita makan madu, dalam tu dia injection racun, kita tak perasan. Slow kita. Banyak dia masuk dalam benda yang macam tu. Sebab tu kita nak kena jaga sungguh-sungguh. Kena panggil juga sahabat-sahabat kita tu yang buat kajian tu supaya buka minda kita. Alhamdulillah lah orang kita sekarang ni dah mula nampak benda-benda yang macam tu. Kita bimbang kan. Kita bimbang sungguh-sungguh. Ni tak campur lagi dengan yang mari umur 14 tahun nak pi ke mana? Syria, nak pi berjuang dengan Islamic State lah apa semua. Masya-Allah. Kita diumpamakan terfitnah dengan orang yang pakai pakaian sama dengan kita, janggut lebih panjang daripada kita. Kita tak kena, kita boleh kata lah apa budak ni bodoh. Saya nak cerita bagi sahabat-sahabat saya dalam BDLM, cerita ustaz, bukan takat ni yang pandai, pilot mana ada terpengaruh. Kita tak kena tak apa, kena orang yang rajin duk main Facebook, rajin-rajin ni dia masuk sikit-sikit, bukan terus dia kata anda nak masuk Islamic State, dia tak buat kerja bodoh macam tu. Tu nampak sangat. Nampak? Dia masuk sikit apa semua sekali tu. Menjaga. Benda ni berlaku pada pilot tu, diceritakan mak dia heran, dia tak lama dia tak terbang ni. Nak kata cuti ke apa kan, wajib dia berkurung dalam bilik. Lepas tu entah macam mana ada orang pergi selongkap, dia tak ada keluar-keluar, tengok rupanya ada satu website yang dia rajin duk tengok. Sampai pada laporan polis dapat, sebelum dia bergerak dapat menyelamatkan dia lah. Ni baru kemarin anak umur 14 tahun nak pergi sana. Masya Allah, tabarakallah. Tak tahulah, doa lah. Kita takut fitnah-fitnah macam tu berlaku. Sekarang kita nak jawab pun tak reti dengan dunia Islam. Lepas berlaku di Perancis yang akbar apa semua tu kan, orang jadi dulu saham kita orang Islam cukup naik bila berlaku di Palestin. Orang semua pakat marah kat Israel. Sekarang ni ke kita balik sebab disebabkan oleh puak-puak ni. Yang baru ni mereka bunuh berapa orang daripada Mesir? Sembelih, masya-Allah, tabarakallah. Tak tahu nak kata lah. Yang sampai pada saya tu satu video dia tunjuk, mungkin dia ada dapat juga tu, dia kurung dalam macam jaring penjara tu. Lepas tu dia tabung apa? Belerang peluru tu kot, dia cucuk. Bakar hidup-hidup. Binatang pun kita tak boleh bakar hidup-hidup, Nabi marah. Tambah orang. Habislah, tak kira lah dia bukan Islam kan, tak boleh. Lepas tu Nabi kata, "Idza qataltum fa ahsinu qitlah." Nak bunuh sebaik-baik cara bunuh. Nak sembelih itu pun, wa idza dzabhtum fa ahsinu zibha. Nak sembelih pun dengan semolek-moleknya, bukan boleh main sembelih ikut dan. Kita tengok dalam video di Pakistan tu, dia pancung. Tengok nak tu kambing. Depa buka tunjuk, ustaz ni macam mana? Saya pun buka kitab, rupanya ada pandangan yang cukup, Allahu Akbar, memang ada, tapi bukan dalam Imam Syafi'i. Dengan cara pancung sah. Bukan kita tu kok ni nak buat cara tu cepat sikit ustaz. Tak gaduh pegang-pegang, kawan tarik seorang-seorang, beruak bagi cabut kepala terus. Mudah ke no. Ni nak pegang seekor 3-4 orang nak pegang, buang masa. Kok bukan boleh orang kita lah ni semua. Dia kira apa? Dia tak mau, dia wujud golongan di negara kita ni akan wujud, na'udzubillah min zalik, alla mazhabiyah. Orang tak mau terikat dengan mazhab, akan jadi lagi porak-poranda esok. Cukuplah saya kata,
Kalau memang ada dalam mazhab lain, dia sentuh isteri dia tak batas mayang, tapi bayang kalau saya pi kat isteri saya, Allah ni pi duk dia cium tangan saya saja, saya mai jadi imam, tuan-tuan mesti akan jadi wah-wah agak. Betul ustaz ni kan. Walaupun saya kata saya ikut mazhab tu, tuan-tuan tetap akan rasa wah-wah juga. Nak ikut pun rasa tak puas. Biarlah Halim bekat besar bakui ke apa, serban dengan telefon, betul tak? Dulu berlaku di masjid Allahumma salli ala Muhammad, di masjid Batu Dua, masjid Bukhari kan, berlaku, bukan berlaku besar pun. Mereka panggil Syekh Muhammad Jibril, imam yang hebat daripada Mesir tu. Tak baca doa kunut dia. Berapa orang mufarakah tu baru bab kunut, belum bab dia bersalam Nabi ni lagi. Tu pun orang kita dah mufarakah dah tu. Tu pekan tu. Kau main kampung ni apa ni, kafir apa ni, tak baca doa kunut, entah kafir terus ya. Nampak tak? Orang kita kat tu lah. Ada benda tak perlu. Di Kuala Nerang dulu pun ada dulu seorang ustaz, balik daripada Pakistan, dia bawa pahaman tu, habis jadi huru-hara. Betul pandangan dia nak pegang mazhab tu apa semua sekali. Kita tak kata salah, tapi di sini kita pernah perlembagaan dah sebut dah, kalau bawa benda tu akan jadi fitnah. Bila fitnah ni tak boleh lah. Nak buat mazhab tu juga, pergi duduk sana, duduk Pakistan, tak ada masalah. Nak peluk ini kan, nak apa kan, tak ada masalah kan. Nah, di sini tak boleh jadi fitnah. Tu dah. Allahu akbar, nauzubillah min zalik lah, benda-benda tu berlaku pada kita. Saya habis perenggan sikit saja. Ia merupakan sumber pergerakan dan tindakan. Apabila hati itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota badan, dan apabila hati itu rosak, maka akan rosaklah seluruh anggota badan. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, wa idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wahyal qalb. Satu peringatan daripada Allah, sesungguhnya dalam badan seseorang itu ada seketul daging, ataupun disebut sebagai seketul darah. Apabila baik, maka baiklah seluruh jasad. Rosak ketul tadi ni, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah itulah yang disebut sebagai hati. Riwayat dan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ini antara benda yang nak kita jaga sungguh-sungguh. Moga-mogalah Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kekuatan nak menjaga tak banyak ketui hati duduk dalam tadi ni. Nak jaga jiwa kita tadi ni. Jagalah, jangan jaga daripada sakit saja. Ada orang dia tak makan benda-benda merah-merah, takut bengkak hati lah, bengkak tu tak makan mi bengkak hati. Tapi penyakit dengki kat orang tu ada juga. Tu tak mau. Jangan jaga dari sudut orang kata apa, kesihatan fizikal tu sahaja, tetapi kita nak rohani dia juga. Ataupun yang disebut sebagai hati saunubari kita tu, roh dia tu pun kita nak kena jaga. Moga-moga apabila kita jaga dia tadi ni, dia akan memberi kesihatan yang baik juga di segi fizikal dia tadi, bentuk dia apa semua sekali. Itulah insya-Allah. Dan sekadar tu untuk malam ni, insya-Allah nanti kita sambung lagi perbincangan kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun di atas segala ketelanjuran dan dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami petunjuk dan hidayah. Bimbinglah kami ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hambamu yang Engkau kasih dan Engkau sayang. Ringankanlah bebanan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon hati yang baik ya Allah, hati yang sentiasa menghadap-Mu ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat mazmumah ya Allah, dan hiasilah ia dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah ke kami kekuatan ya Allah untuk melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah, dengan sepenuh ikhlas hati kami ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.